Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini bersama-sama dengan Haji kita santai-santai dalam slot bicara cinta, bicara cinta dalam kehidupan. Maka hari ini Haji khususkan untuk pasangan suami isteri, sama ada yang baru menempuh gerbang perkahwinan, baru melayari bahtera kehidupan rumah tangga, ataupun yang sudah lama. Mari kita bicara bagaimana nak mengekalkan cinta dan kasih sayang sampai syurga. Kisah benarnya, Haji sebagai seorang kaunselor menangani kes-kes yang berkaitan rumah tangga, apalagi semasa perintah kawalan pergerakan yang sedang kita lalui. Haji bertugas bersama rakan-rakan kaunselor dalam talian kasih telecounseling di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga masyarakat. Rupanya banyak kes-kes yang kita terima yang melibatkan masalah rumah tangga. Haji selalu bagi motivasi di Radio Sabah FM setiap pagi. Mari kita berkasih sayang, atur rutin kehidupan keluarga selama kita berada di rumah, kita tak kerja, kita anak-anak tak ke sekolah, semuanya di rumah. Mari kita atur rutin kehidupan dengan penuh kasih sayang, tolong menolong dalam kerja rumah tangga dan sebagainya. Tetapi rupanya ada kawan-kawan kita yang sedang menghadapi derita dalam urusan rumah tangga. Ada yang didera oleh suami, ada yang ada masalah dengan mertua, dan macam-macam lagi. Itu kisah benar yang berlaku dalam kehidupan manusia. Baik, jadi apakah sebenarnya yang menyebabkan rumah tangga tidak bahagia? Rumah tangga yang bahagia jika kedua pasangan, suami dan isteri, berkasih sayang, cintai antara satu dengan lain setulus hati, lupakan segala cerita lama selepas kita berkahwin, jangan diungkit-ungkit lagi kisah lama. Maka setelah kita diijab kabul, inilah suami, inilah isteri kita. Segala kenangan-kenangan lampau, kisah-kisah lampau, semua mesti dikuburkan dan jangan diungkit lagi. Biasalah bila kita dalam urusan kehidupan rumah tangga, sedangkan lidah lagi tergigit, kita ada perasaan, kita ada rasa marah, rasa cemburu dan sebagainya. Maka semua ini menjadi cabaran kepada kedua pihak untuk saling bekerjasama, saling faham memahami, bertolak ansur dan sebagainya. Baik. Konflik timbul bila tidak ada persefahaman, komunikasi yang terhalang, tidak berterus terang antara dua pasangan. Dalam buku yang Haji rujuk, yang Datuk Dr. Fadilah sebut, tulis, pertama ialah, punca masalahnya yang pertama Datuk Dr. Fadilah sebut ialah kerana engkar suruhan Allah. Apa yang kita nak kaitkan dengan engkar suruhan Allah? Bila seorang isteri engkar perintah suami, bila keluar tutup aurat dan sebagainya, secara tak langsung itu adalah sudah engkar kepada suruhan agama. Kalau isteri yang faham, dia tak perlu nak ingkar sebab dia tahu suruhan agama sebagai seorang Islam, tutup aurat bila keluar, minta izin dengan suami sebelum keluar, tidak berhubungan dengan orang lain yang suami tak suka. Ini semua. Tetapi kalau kita ingkar perintah Allah, sudah menjadi punca yang paling besar bahawa kehidupan yang akan dilalui pasti tidak aman, tidak tenteram. Sebab kita sudah awal-awal lagi tidak ikut apa yang diajar oleh Rasulullah, apa yang diajar oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua apa dalam buku ini? Yang kedua ialah watak atau sifat yang jauh berbeza. Sudah pasti manusia memang tak sama. Laki-laki dan perempuan, laki-laki sama laki-laki pun, perempuan sama perempuan pun tak sama. Apalagi kita suami laki-laki dan isteri perempuan memang tak sama. Apalagi kita dibesarkan daripada keluarga yang berbeza. Maka bila kita bersama menjadi pasangan suami isteri, kita kena terima seadanya. Contoh Haji orang Kelantan, bila kahwin dengan isteri orang Sabah, pada peringkat awal, pastilah masakan isteri tidaklah ngam, tidaklah cocok dengan cita rasa kita yang selama ini Haji orang Kelantan masak masakan ibu yang manis-manis di Kelantan, kan? Tetapi Haji tak boleh sebut, oh kamu ni tak pandai masak, kamu masak tak seperti ibu saya.
Haji tak boleh sebut begitu. Haji kena terima hakikat, yes, isteri Haji orang Sabah yang dibesarkan oleh ibunya, cara didikan oleh ibunya, cara masakan orang Sabah. Haji kena terima, tapi dalam masa yang sama kita belajar. Kita bawa ke rumah, nanti ke kampung belajar. Akhirnya kita akan serasi dari soal makan dan sebagainya. Jangan diungkit perkara lama. Ini maksudnya tidak ada sifat yang berbeza itu. Kerana sifat yang berbeza itulah melengkapkan kehidupan kita sebenarnya. Suami yang penyabar akan memberikan nilai sabar, menyabarkan isteri yang cepat marah barangkali. Isteri pula yang penyabar boleh menyejukkan hati suami yang panas baran. Inilah perbezaan sikap, perbezaan cara komunikasi ini saling melengkapkan kita sebenarnya. Maka yang paling penting ialah kita memahami, kita bertimbang rasa, kita lalui dengan penuh kasih dan sayang, insya-Allah. Apa yang ketiga? Yang ketiga ialah masalah komunikasi. Ini sering terjadi kerana kebanyakan isteri biasanya akan memendam rasa, tak berani nak luahkan, tak berani nak bagi tahu suami ada perkara yang dia tak senang, ada perkara yang dia nak tegur barangkali. Maka daripada awal kita kena bina hubungan komunikasi yang terbuka tapi dengan penuh kasih sayang. Tegur menegur dengan penuh kasih sayang. Datuk Dr. Fadilah pernah berpesan dulu, pasangan suami isteri kalau nak elakkan pergaduhan yang besar, selalulah gaduh kecil. Apa maksud gaduh-gaduh kecil? Gaduh-gaduh kecil bermaksud ialah kita luahkan perasaan, mungkin tak senang hati pada isteri atau pada suami, tapi kita sudah bersedia bukan nak bergaduh besar. Kita dengar, okeylah, dah lah, jom peluk dengan penuh kasih sayang. Jadi hari-hari ada ruang untuk isteri luahkan, suami juga ada ruang untuk luahkan. Kita tak pendam sehingga nanti membesar, meletup seperti belon yang pecah yang tak boleh diselamatkan lagi. Itu sesuatu petua yang sangat bagus, ya. Apa lagi punca konflik dalam rumah tangga? Yang keempat, tekanan atau stres. Ini orang laki-laki sebagai suami kena cukup faham, ya. Apalagi kalau isteri baru melahirkan. Stresnya, tekanannya dalam berpantang, menjaga anak yang kecil, memang stres. Inilah perlu suami yang turut membantu, berjaga malam bersama. Jangan biarkan isteri buat segalanya. Kita pernah lihat bagaimana orang gaji, amah yang keluarga-keluarga yang terkena, bagaimana orang gaji yang mendera anak. Kerana mereka tak kuat, mereka tak sabar nak mengatur anak yang nakal. Tambahan pula bukan anak dia, dipukul, didera, tapi kita, anak kita. Tapi itulah yang realiti yang berlaku. Jadi kalau begitu, kita mesti bertolak ansur. Cuba duduk sekali-sekala menolong isteri mengurus rumah tangga. Baru kita rasa betapa penatnya. Kalaupun kita kata isteri tak kerja, tetapi kerja di rumah, Masya Allah, dari pagi sampai malam tak pernah berhenti, penat. Tapi kalau suami ringan tulang, datang membantu, semua ini akan menjadikan isteri lebih bersemangat, lebih ikhlas, lebih redha, menerima tanggungjawab untuk mengurus segala urusan rumah tangga dengan tenang, dengan gembira, dengan kasih sayang. Semuanya mesti bersama. So dalam kehidupan ini, kehidupan berumah tangga bukan seindah yang kita mimpikan. Jangan filem yang menjadikan panduan hebatnya keluarga itu, bahagianya mereka, bukan. Sebab kisah benarnya, setiap pelayaran hidup berumah tangga, umpama melayari bahtera, pasti akan kena gelombang dan gelora. Maka pada ketika itu, seorang suami yang berpegang, mengemudikan bahtera dengan iman, dayung bersama isteri, kayuh bersama, dayung bersama, layarnya ikhtiar bersama, pasti badai dan gelora kita dapat harungi bersama. Ini hebatnya pasangan suami isteri yang hidup berkasih sayang, bekerja sama, susah sama susah, senang sama senang, akan bahagia selamanya. Okay, apa lagi punca konflik? Stres tempat kerja, stres di rumah dan sebagainya. Okay, seterusnya yang kelima, ini masalah kepuasan seks. Haji tak nak kupas lah, tapi sikit Haji nak sebut, orang laki-laki jangan fikirkan kepuasan seks laki-laki saja.
Mesti bijak, romantik, mencari dan memberi kepuasan bersama. Ini aja tak nak ulas panjang, faham-faham lah. Nanti kena buat slot khas untuk kepuasan. Penting, tapi ini penting sehingga kan kalau isteri tak memenuhi kehendak suami berdosa besar. Jadi paling dan suami pula jangan mendesak. Haji pernah sebut dalam ceramah haji bersama pasangan suami isteri dalam khusus kasih sayang. Haji sebut orang lelaki ni kalau dia nak lah kan, tapi ada caranya. Jadi orang perempuan isteri yang hebat, waktu dia penat, waktu dia tak larat, dia tak membantah, tapi dengan penuh kasih sayang dia cakap, bang, kasih peluang aku tidur dulu sekejap, 1 jam. Lepas 1 jam kita bersama. Jadi suami yang tadi beria-ia pun boleh sabar, tak apa, 1 jam. Kalau yang memang nakal tu dia kunci jam lah. Kunci jam sampai 1 jam bunyi loceng, dia akan kejut bini dia, dah 1 jam dah. Tetapi kisah benarnya kerana egonya, sebelum sampai 1 jam isteri tidur dengan tenang, suami pun dah terlena, selamat isteri pada malam itu. Tapi kena ingatlah, penting suami isteri hubungan di katil itu, hubungan seks itu penting. Jadi jangan abaikan. Jika kita bina hubungan dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, kita tahu, kita aturlah hubungan seks ni dengan baik. Tak payah haji panjang yang ini kan, nanti kena buat kursus khas suami isteri. Baik, sunnya apa? Sunnya ialah mengkritik pasangan. Antara puncanya yang menjadi masalah pada suami isteri kerana suka mengkritik pasangan. Tadi haji dah sebut tadi, kita kena terima isteri suami seadanya setelah kita diijab kabul. Inilah isteri kita, inilah suami, tak ada duanya sudah. Haji dah sebut tadi, segala kehidupan masa lalu sebelum kita berkahwin, kisah lampau suami, kisah lampau isteri, jangan kita ungkit, jangan kita kritik lagi. Kamu ni tak sama macam orang itulah, kamu masak tak sama dengan masakan inilah. Jangan kritik, tetapi kita bina kasih sayang dengan penuh rasa hormat. Apa kesan jika kita suka mengkritik ni? Hilang keyakinan diri. Isteri atau suami hilang keyakinan diri sebab selalu kena kritik. Apa lagi? Mudah rasa tertekan, stres lah sebab kita rasa tak kena saja dalam hidup ini, selalu kena marah saja dalam hidup ini. Apa lagi? Kita menjadi pemarah, ada kita menjadi pendiam, dan kadang-kadang kerana masalah kita soal ini, kita salahkan anak-anak yang jadi mangsa, dan kalau tidak dikawal boleh sampai kepada konflik yang menyebabkan masalah mental dan sebagainya. Dan inilah punca juga datang pelbagai penyakit jika emosi fikiran tidak tenang. So awas, mari kita hidup dengan penuh kasih sayang. Apa lagi? Ketujuh, campur tangan keluarga mertua. Kebanyakan kes yang haji atur, yang kes kaunseling ada melibatkan masalah gangguan, masalah campur tangan mertua, terutamanya ibu mertua. So haji nak pesan, tolonglah siapa yang jadi ibu, siapa jadi bapa mertua, mari kita jadi pendamai. Kita kena kasih dan sayang kepada kedua anak dan menantu kita sama seperti anak kita. Jangan menyebelahi anak sendiri, malahan kita jadi pendamai yang mengeratkan hubungan mereka. Kita tegur mereka sebagai anak dengan penuh kasih dan sayang. Kita jangan campurlah urusan mereka kalau tak perlu. Biarkan mereka lalui atur kehidupan mereka. Kalaupun kita duduk bersama, jangan kritik, jangan cari salah menantu kita. Dan suami pula mesti ambil peranan. Memang kita kena taat pada ibu, dan masa yang sama kena jaga perasaan isteri. Jangan hanya menyalahkan isteri, jangan menunjukkan kita menyebelahi mak semata-mata kerana isteri akan terasa. Tanggungjawab kita sebagai suami, bina hubungan antara mereka. Atur supaya mereka berkasih sayang, atur suasana mereka masak bersama sehingga mereka merasakan tak ada lagi masalah, tidak ada lagi halangan. Jaga anak, jaga cucu dengan penuh kasih. Dan inilah rumah tangga yang kita nak bina. Semuanya bermula daripada kita, khususnya suami. So hati-hati, jangan jadi suami yang dayus ya. Yang ketujuh apa? Gangguan orang ketiga. Ini memang banyak kes yang melibatkan ada gangguan orang ketiga. Takkanlah isteri pun ada, suami pun ada. Maka kalau ini berlaku, pasti rumah tangga tidak akan bahagia. Sentiasa rasa curiga, sentiasa rasa cemburu, sentiasa rasa tidak disayangi, berdosa dari segi hukum agamanya. Jadi tolong, jangan sekali-kali ada orang ketiga dalam hidup rumah tangga.
berikan tumpuan dan kasih sayang hanya kepada yang satu, suami kita, isteri kita, dengan penuh kasih sayang, sentiasa semarakkan rasa cinta walaupun di mana. Apalagi bila sudah ada anak-anak, atur anak-anak, didik anak-anak bersama dengan penuh kasih dan sayang. Dan memanglah anak-anak juga menjadi punca kepada masalah dalam rumah tangga kalau kita tidak dapat atur dengan baik. Tapi ingat, anak-anak adalah harta kita yang kita perlu bimbing, perlu didik dengan penuh kasih sayang. Sebab ibu bapa lah guru pertama yang perlu beri bimbingan dan didikan pada anak-anak sebelum kita hantar ke sekolah dan sebagainya. Bina kehidupan keluarga dengan penuh kasih dan sayang. Jadi semua orang akan melalui fasa kehidupan rumah tangga yang tidak sentiasa tenang. Pasti ada gelora. Tapi Haji nak ulang tadi, jika kita kemudikan dengan iman, kita layari bersama, dayung bersama, ikhtiar bersama dengan layar yang kita atur, pasti rumah tangga kita akan ketemu bahagia di satu masa nanti. Jangan lupa atur diri dan keluarga, taati pada perintah agama dalam kehidupan rumah tangga supaya keluarga kita menjadi keluargaku, rumahku, syurgaku, mawaddah warahmah sampai syurga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.